Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali dalam channel Malaya Table. Untuk penampilan kali ini saya akan bawakan sekeping lagi shilling error untuk tatapan sahabat-sahabat semua. Okey. Untuk kali ini saya bawakan sekeping shilling nilaian muka 5 sen tahun 2010, shilling siri yang kedua, iaitu lebih dikenali sebagai shilling bunga raya lah. Okey, untuk tampilan kali ini saya bawakan terus kepada sahabat semua. Tetapi dalam era ini perlu dinyatakan bahawa terdapat beberapa error dan dia sentiasa menjadi perkongsian, perdebatan ataupun menjadi perbincangan di kalangan ahli-ahli numismatik lah, untuk menentukan dia punya error yang terdapat pada sekeping shilling. Kerana error ini banyak error yang disenaraikan di peringkat antarabangsa lah oleh ahli-ahli numismatik dalam mengkelaskan atau mengkategorikan error-error yang terjadi pada sekeping shilling. Walau bagaimanapun, kadang-kadang terdapat sedikit kekeliruan antara error-error yang terjadi, perbezaan yang mungkin bertindih dari segi pendapat ataupun yang boleh dikatakan pertikaian lah di antara sesama ahli numismatik lah. Bukan pertikaian macam mana, tapi menjadi tajuk perbincangan untuk menentukan sesuatu error yang terjadi kepada sekeping shilling. Okey, terus saya bawakan shilling yang berada di hadapan kamera sekarang. Shilling ini, error yang terdapat pada shilling ini adalah boleh dikatakan shilling ini saya kategorikan sebagai shilling yang mempunyai error weak strike ataupun one die. Ini pun menjadi perbincangan yang agak hangat lah di kalangan ahli-ahli numismatik, dan pelbagai pendapat diutarakan sesama di dalam komuniti numis. Okey, untuk itu saya jelaskan pada sahabat. Okey, apa yang dikatakan weak strike ataupun one die. Okey, weak strike saya tunjukkan di bahagian cetakan gasing pada duit shilling 5 sen tahun 2010 ini. Saya besarkan sikit sahabat, bagaimana kita nak mengenal dia. Okey, kita boleh nampak sini sahabat, dia punya weak strike ataupun one die yang terjadi adalah di sekeliling sahabat. Okey, di sekeliling kita boleh nampak di sini one dia ataupun weak strike dia di sini. Ini yang dikatakan weak strike error ataupun one die lah. Saya pun tak berani nak cakap mana satu, tetapi daripada pandangan sahabat-sahabat saya yang saya bertanya, yang mempunyai lebih pengalaman daripada saya, mereka mengatakan boleh saja kedua-duanya diguna pakai dalam istilah error duit shilling ini. Okey, lagi satu untuk pengetahuan sahabat, terdapat juga error yang terdapat pada shilling ini adalah error rimber. Rimber maknanya rimnya ada halangan. Kita boleh tengok di sini sahabat. Nanti saya fokuskan sedikit untuk kita dapatkan gambar yang sebenar. Okey, dari pemerhatian saya, mula-mula saya ingat ada satu ataupun hentakan daripada bahan asing ataupun yang dibuat ataupun yang terjadi secara tidak sengaja ataupun semula jadi, bukan sewaktu tempat. Tetapi apabila lebih saya meneliti, di rimnya terdapat di sini sahabat semua, jika kita teliti sebenarnya masih terdapat kesan lekukan garis-garis di dalam lekukan yang terjadi di rim shilling ini. Begitu juga dengan ada satu strike kat sini, macam strike lah tapi dia timbul ni sahabat semua ni. Jadi saya kelaskan sebagai rim. Yang ni adalah error rimber. Sekejap sahabat ya, saya cuba fokuskan lebih besar. Cuba dapatkan gambar yang lebih jelas. Okey,
Bila saya teliti, bermakna di dalam tu masih lagi terdapat lekukan yang terjadi, bermakna dia punya kerosakan ataupun error yang terjadi ini adalah sewaktu tempaan. Saya berpendapat begitulah daripada penelitian saya. Bukan setelah tempaan terjadinya satu ketukan di luar waktu tempaan dibuat. Jadi saya kelaskan sebagai ini adalah salah satu error rim burr lah. Rim B-U-R-R, rim burr. Okey, dekat sini juga kita boleh nampak dia macam ada satu lebihan extra dot lah. Kita boleh nampak macam extra dot di rimnya. Jadi itu lebih menguatkan kedudukan shielding ini adalah shielding error sebenarnya, bukan shielding yang terjadinya satu hentakan ataupun lekukan yang terjadi adalah di luar waktu tempaan, tetapi ia terjadi semasa tempaan. Di sini juga saya cuba jelaskan lebih. Okey, kita boleh lihat sini sahabat-sahabat semua ya. Weak strike kita boleh tengok dekat sini. Kita boleh kategorikan weak strike jugalah. Kita kalau lebih teliti dekat sini, dekat bahagian sini pun kalau kita sekali pandang sini, semua ni tak kelihatan jelas lah sahabat semua. Sini semua ni kita boleh menelitinya dengan lebih detail lah. Okey, ini adalah mempunyai saya kategorikan mempunyai 3 error lah, iaitu weak strike ataupun one die, kedua-duanya 1, 2, dan rim burr, satu lagi error yang terjadi pada shielding mesin tahun 2010 siri kedua ini. Kita pun boleh lihat sahabat semua, kalau kita letak di sini kita akan nampak menara ini bukanlah menara, tapi di gasing ni, di mata gasing ini sebenarnya dia tenggelam sahabat, tapi bila kita adakan sedikit mainkan sikit pencahayaan macam ni, dia tak kelihatan sahabat. Dia tak kelihatan, tapi bila saya letakkan begini dia baru nampak lah. Dan juga begitu juga dengan tali pada gasing ni, sangat-sangat tidak kelihatan dia punya reka bentuk talinya. Kalau kita pandang, kita letakkan sebelah-sebelah antara shielding mesin yang solid, tempatnya yang baik, jelas kelihatan talinya akan mempunyai pintalan, kesan-kesan pintalan lah, seperti pintalan yang dicetak. Jadi kita boleh nampak inilah error-error yang terdapat pada shielding ini. Okey, shielding ini mempunyai mix error lah. Saya kategorikan sebagai mix error lah, seperti kebanyakan shielding yang pernah saya jumpa lah. Dan saya anggarkan ia tidaklah terlampau tinggi harganya, tetapi boleh menjadi salah satu koleksi bagi ahli-ahli numismatik yang meminati untuk mengumpul shielding error. Saya pun ada kumpul shielding error ni. Jadi ini adalah sebahagian yang saya dapat lah dalam masa terdekat ini, hasil pencarian saya. Sebenarnya banyak lagi saya tak buat lagi tak kelaskan lagi shielding ni untuk saya teliti lah, kerana memakan masa sahabat untuk meneliti shielding ini. Sahabat juga boleh merujuk kepada blog depan kantar. Saya selalu juga merujuk pada blog-blog ahli-ahli numismatik yang agak aktif dalam dunia numismatik. Tetapi saya tengok kadang-kadang dah lama dah sahabat-sahabat kita ni ataupun author-author kita ni tak update dalam mereka punya blog-blog. Mungkin kekurangan masa ataupun ada perkara-perkara yang mereka buat selain daripada meminati hobi ni, mungkin tiada kekurangan masa. Jadi selalulah kita sahabat-sahabat untuk mencari sumber-sumber pengetahuan bersama untuk kita menambah pengetahuan kita dalam hobi ini. Itu saja untuk kali ini sahabat. Semoga dengan perkongsian ini dapat menambah sedikit pengetahuan dan pengalaman lah. Semoga kita bertemu di next video dalam channel Malay Table. Sekian, terima kasih dan assalamualaikum. Jangan lupa like, komen dan subscribe.